Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jamaah yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah ini kali pertama saya berada di sini. Semoga apa yang kita kongsikan pada malam ini kita dapat ambil manfaat. Terutamanya kita masih lagi berada di bulan Ramadan, dan alhamdulillah ke atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana kita adalah insan yang terpilih untuk berada di bulan Ramadan. Sedangkan ada sebahagian di kalangan kita yang mereka tidak sempat pun untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang meninggal pada bulan Rejab, ada yang meninggal pada bulan Syaban. Adapun kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita menjadikan bulan Ramadan pada kali ini adalah bulan yang paling terbaik dalam kehidupan kita, dari sudut kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menggandakan amalan soleh untuk menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang ini kepada kita semua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku, beribadah, buat bekalan bagi kubur dan bagi hari akhirat kita. Maka tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan kita di atas dunia ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita sudah tahu tujuan utama Allah Ta'ala menjadikan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, maka hendaklah setiap daripada kita mengambil berat untuk melaksanakan ke atas tujuan kita dicipta, iaitu dengan kita memenatkan dalam mengejarkan ketaatan dan meninggalkan apa yang haram, dan kita memenatkan tubuh badan kita dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Dan hendaklah kita apabila kita berada di atas dunia ini, kita ambil dunia ini sekadar apa yang kita hajati sahaja. Kerana jika kita terlalu menyibukkan diri kita dengan urusan dunia, maka boleh jadi kita lupa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kerana apa? Kerana kita terlalu sibuk mengejar kemewahan-kemewahan dunia, kelazatan-kelazatan dunia, lalu kita lupa tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan kita. Maka kita lupa menuntut ilmu untuk buat bekalan bagi kubur kita, lupa untuk kita beramal saleh bagi menghadapi hari akhirat kelak. Maka kerana itu kita cuba menjadikan masa kita di dunia ini ada masa yang kita ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah dan untuk menuntut ilmu. Kerana untuk kita sampai kepada tujuan yang kita sebutkan tadi,
kita perlu kepada ilmu. Seseorang yang tidak berilmu, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan-tujuan yang kita sebutkan. Kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita nak menyembah Allah? Bagaimana kita nak menyembah Tuhan yang bagaimana kita nak menyembah Tuhan? Kerana Tuhan yang kita sembah itu kita mesti mengenalinya. Kalau kita tak menuntut ilmu, bagaimana kita nak mengenal Tuhan yang disembah? Dan sekiranya kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita nak melaksanakan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita kerana kita tidak ada ilmu? Dan bagaimana kita nak meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas kita sekiranya kita tidak menuntut ilmu? Kerana itu di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu satu kewajipan bagi setiap muslim, sama ada lelaki maupun perempuan. Maka dalam hadis ini menunjukkan ada kadar ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita, seperti ilmu mengenalinya, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang agamanya, tahu apa yang wajib untuk kita laksanakan dan tahu apa yang haram untuk kita tinggalkan. Dan seseorang yang tidak menuntut ilmu, maka apa yang dia rosakkan itu terlebih banyak daripada apa yang dia memperbaikinya. Dan amalan salihnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Warid di dalam satu hadis ini, ada seorang lelaki yang mana dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke dalam masjid, maka pada waktu itu Nabi ada. Maka sebelum dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menunaikan salat. Setelah dia tunaikan salat, dia pergi jumpa Nabi, dia bagi salam kepada Nabi, maka Nabi jawab salamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi salat, sesungguhnya kamu belum lagi menunaikan salat. Sedangkan sebelum dia pergi jumpa Nabi, dia telah menunaikan salat untuk kali pertama. Tetapi Nabi mendapati salat yang dilakukannya itu tidak bertepatan dengan syarak. Sekira-kira tak lengkap rukun-rukun, tak lengkap akan syarat sah salat, maka Nabi SAW mendapati ada kecacatan yang zahir pada solatnya, sehingga menyebabkan solatnya itu tidak sah. Maka Nabi perintahkan dia untuk pergi solat untuk kali kedua. Maka lelaki ini dia pergi solat untuk kali yang kedua, kemudian dia pergi jumpa Nabi untuk kali yang kedua. Tadi dia jumpa Nabi untuk kali pertama, setelah dia solat untuk kali yang pertama. Setelah itu Nabi suruh dia, memerintahkan dia untuk solat untuk kali yang kedua. Maka dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kali yang kedua. Maka apabila Nabi perintahkan dia untuk solat kali yang kedua, dia dah tunaikan solat untuk kali yang kedua, maka dia pun pergilah jumpa Nabi untuk kali yang kedua. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda benda yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi salat, sesungguhnya kamu masih lagi belum menunaikan salat. Pergi salat kembali. Maka lelaki ini dia pergi salat untuk kali yang ketiga. Setelah selesai, dia pun pergi jumpa Nabi untuk kali yang ketiga. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perkara yang sama. Kamu pergi menunaikan salat, sesungguhnya kamu belum lagi menunaikan salat. Maka lelaki ini apabila diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat untuk kali ketiga, maka lelaki ini dia kata, saya sudah tidak tahu solat yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka dia minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya solat yang diterima. Dan warid di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wat ta'ab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan kita yang menunaikan, yang berpuasa pada siang hari, tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada puasa yang dia kerjakan, melainkan hanya haus dan lapar sahaja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga ada yang berqiyamul lail pada waktu malam,
mereka tidak mendapat apa-apa daripada qiyamul lail yang mereka lakukan, melainkan mereka hanya berpenat dan berjaga malam sahaja. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini yang berpuasa, yang qiyamul lail tetapi tak dapat apa-apa. Dan bukan maksud daripada Nabi SAW hanya mengkhususkan kepada dua golongan ini sahaja. Tidak, boleh jadi kita yang bersedekah, kita yang membaca Al-Quran, kita yang berkongsi ilmu, kita yang hadir ke majlis ilmu pun boleh jadi kita termasuk dalam golongan dalam hadis ini. Tetapi Nabi SAW hanya memberi kepada kita dua contoh sahaja, dan kita telah sebutkan di antara golongan yang tidak diterima amalan soleh yang mereka lakukan, di antaranya adalah yang tidak menuntut ilmu. Sekira-kira termasuk dalam kisah hadis Nabi SAW yang kita kisahkan tadi. Dan Imam Syafi'i pernah menyebutkan tidur orang yang alim itu lebih memberi manfaat berbanding ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Apa maksud kata Imam Syafi'i ini? Maksud kata Imam Syafi'i ini, seorang yang tidak berilmu kemudian dia beribadah, maka boleh jadi dia ini seperti apa yang berlaku dalam kisah yang kita sebutkan tadi, iaitu seorang lelaki, dia salat, kemudian dia pergi kepada Nabi, tetapi Nabi bersabda, kamu belum lagi menunaikan salat, kamu pergi salat kembali. Kerana orang yang tidak berilmu boleh jadi dia tidak melengkapi rukun-rukun dan syarat-syarat sah salat, sekira-kira salatnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Ini maksud daripada kata Imam Syafi'i. Tetapi apa pula yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan tidur orang yang alim lebih memberi manfaat. Maksud daripada kata Imam Syafi'i ini, orang yang alim apabila mereka tidur, mereka niat untuk ambil rehat supaya dapat menghasilkan kekuatan, dapat menghasilkan tenaga, yang mana tenaga tersebut jadi kekuatan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidur orang yang alim memberi manfaat berbanding ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Sekira-kiranya kalau dia menunaikan salat asar yang wajib, contoh salat asar, dia salat dan dia melaksanakan salat tak cukup rukun-rukun dan syarat-syarat sah salat, contoh salat tanpa ada wuduk, maka salatnya itu tidak sah, Allah Ta'ala tidak terima, dan masih ada lagi kewajipan ke atasnya untuk menunaikan salat, walaupun dia menyangkakan dirinya sudah menunaikan salat. Ini makna daripada kata Imam Syafi'i. Maka di sini menunjukkan kepentingan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu agama yang berkait dengan fiqh. Kerana dalam fiqh kita ada belajar tentang rukun-rukun salat, syarat-syarat sah salat, dan kita belajar tentang puasa dan perkara-perkara yang lain. Maka di sini menunjukkan kepada kita perlu hadir belajar ilmu agama untuk kita memastikan ibadah yang kita lakukan itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah yang dia lakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, iaitu di antaranya mereka yang riak, mereka yang buat sesuatu ibadah kerana mahu mendapat pujian daripada manusia. Dia tidak mengikhlaskan dirinya dalam melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang riak, dia tak dapat pahala dan dia jatuh ke dalam dosa. Contoh, kalau kita solat sunat, ataupun apa-apa amalan soleh yang kita lakukan, kemudian disertai amalan tersebut dengan riak, yakni daripada amalan tersebut dikosak niat untuk mendapat pujian manusia, maka ibadah yang seperti ini tak dapat pahala dan jatuh ke dalam dosa besar, iaitu dosa riak. Dan kita ada beberapa musuh yang menjatuhkan kita ke dalam riak. Yang pertama adalah syaitan. Dan syaitan ada dua perangkat. Perangkat yang pertama, syaitan
akan cuba menjadikan kita untuk meninggalkan amalan soleh. Contohnya syaitan kata apa? Kita jangan datang awal lah, awal ada kuliah azan baru kita pergi. Nanti kita terus solat isyak. Maka meninggalkan diri daripada melakukan sesuatu ibadah, maka sebenarnya terjatuh dalam perangkap syaitan. Syaitan suka sekiranya kita tidak melakukan amalan soleh, dan syaitan telah melalaikan kita akan firman Allah Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala menciptakan kamu untuk beribadah, untuk buat bekalan bagi hari akhirat dan bagi kubur? Maka kita lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka yang pertama, syaitan dalam beribadah, dia cuba untuk menjadikan kita meninggalkan amalan soleh. Maka kita kena ingat, malas daripada melakukan amalan soleh sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkat syaitan. Maka kalau kita tak kenal musuh kita, maka boleh jadi kita akan ikut musuh kita. Maka kita kena kenal siapakah musuh kita, supaya kita dapat berjaga-jaga dengan musuh kita. Contoh kan, kalau kita balik malam ni, isteri pun tanya, dah baca surah Al-Mulk ke belum bang? Nak tidur tu. Kita pun kata belum lagi. Maka isteri pun kata, bacalah dulu, kan tidur nanti. Biasanya kalau kita dah tahu syaitan ini, dia adalah musuh kita dan dia nak kita tinggalkan amalan soleh, apabila isteri menyuruh kita untuk meninggalkan, untuk melakukan amalan soleh, dan kita tahu isteri ingatkan kita, jangan malas, syaitan suka. Maka adakah kita ni seorang suami akan kata, tak apalah yang malam ni abang bagi peluang pada syaitan, dia kalahkan abang tak nak baca surah Al-Mulk? Tak. Biasanya seseorang apabila diingatkan bahwasanya syaitan memang nak kamu malas beribadah, pergi baca Al-Quran, maka dia akan pergi baca Al-Quran. Dia tak akan kata, tak apalah hari ni bagi peluang syaitan kalahkan, esok aku lawan balik. Tak. Biasanya kita tidak akan setuju dengan musuh kita. Tetapi kalau kita tak tahu syaitan itu musuh kita, dia memang nak kita tinggalkan ibadah, maka boleh jadi kita pun tak apalah, tidurlah. Tapi kalau kita tahu, kita akan rasa nak kalahkan syaitan, nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini musuh yang pertama, dan ini perangkap yang pertama, iaitu syaitan. Dia cuba untuk menjadikan kita meninggalkan ibadah. Maka syaitan kalau dia tak berjaya, kita kuat, kita pergi beribadah, maka dia akan cuba untuk menjadikan ibadah kita itu ada perasaan riak. Dia tak berjaya dengan perangkapnya yang pertama. Dia nak goda kita supaya kita tinggalkan amalan ibadah, amalan soleh. Maka dia cuba dengan perangkap yang kedua. Dia pun kata kepada kita, pergilah beribadah. Nanti isteri kamu kalau dia sembang pasal kamu, dia cerita, untung aku nikah dengan suamiku, rajin, solehah, dalam baik, suka kemas rumah, tolong aku masak. Aduh, beruntung betul. Contoh kan. Maka kita pun buat amalan baik, beribadah, dalam keadaan kita harapkan isteri kita, dia menceritakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di rumah sebagai contoh. Maka kita pun jatuh ke dalam perangkat syaitan yang kedua. Maka untuk kita mempertahankan hati kita dalam meninggalkan riak, itu memerlukan masa yang lama. Bahkan kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, kita ada maksiat mata, ada maksiat perut, ada maksiat kaki, ada maksiat tangan. Dan maksiat tangan ni banyak. Contoh merampas, memukul, mencuri, merompak. Tetapi dosa yang paling sukar untuk kita tinggalkan, sekira-kira dosa yang terakhir yang kita tinggalkan sebelum berpindah ke darjat yang tinggi, seperti darjat orang yang bertakwa, iaitu takwa, meninggalkan yang haram dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala wajibkan. Maka untuk istiqamah dalam pelbagai jenis dosa, yakni meninggalkan dosa, maka yang terakhir yang kita akan tinggalkan itu adalah dosa riak. Kita bagi contoh, kalau orang tanya kita, dulu aku kenal kamu ni gangster sekolah rendah ni, sekolah menengah. Dia kata, oh dah cuci tangan 20 tahun dah, tangan ni tak pernah pukul orang. Tapi kalau tanya mulut
Bila last mengumpat, oh tak adil baru mengumpat macam kiyah. Contoh, nak katanya ada dosa-dosa yang sukar untuk kita tinggalkan berbanding dosa-dosa yang lain. Tetapi yang paling sukar untuk kita tinggalkan adalah dosa riak. Maka syaitan yang pertama, dia akan cuba menjatuhkan kita ke dalam riak. Adapun yang kedua adalah diri kita sendiri. Diri yang suka kepada mendengar pujian, maka kita akan jatuh ke dalam riak. Apabila kita mendengar pujian, supaya kita tak jatuh ke dalam riak, maka tahmah diri kita. Kata kepada diri kita, manusia tidak mengetahui hakikat diri kita yang banyak bermaksiat. Kalau mereka tahu, mereka tak akan memandang wajah kamu sebanyak 2 kali. Apatah lagi nak memuji diri kamu. Kan orang kalau benci kita kan, dia tengok daripada jauh, dia tu mari dah. Dia pun tak akan tengok kita untuk kali kedua. Maka cara ini guna kepada nafsu kita. Kata kepada nafsu kita, kamu jangan nak tersenyum, jangan nak bangga dengan manusia memuji kamu, kerana dosa-dosa kamu mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak akan memandang wajah kamu sebanyak 2 kali, apatah lagi untuk memuji diri kamu. Maka ini yang kedua. Adapun yang ketiga, musuh yang menjatuhkan kita ke dalam riak adalah media sosial. Sekiranya kita tak gunakan dengan sebaik mungkin, dan kita jangan gunakan media sosial yang ada pada kita melainkan dengan tujuan ada manfaat, sama ada di dunia dan juga di hari akhirat. Contoh, kita nak kongsi resipi makanan, ada manfaat, boleh. Ataupun kita menulis tentang agama di Facebook, maka boleh untuk kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada faedah, contohnya mereka suka zaman sekarang jadi wartawan dan dia yang jadi artis, kita jangan buat seperti ini. Kerana apa? Kalau kita terlalu membiasakan diri kita dalam semua perkara kita nak kongsi di media sosial ini, maka lama kelamaan dalam soal ibadah ia juga akan menarik kita, sehingga kan dalam soal ibadah kita jadikan ia sebagai alat untuk menarik perhatian manusia. Maka kita lupa apabila kita buat sesuatu ibadah, kita mahu redha Allah ataupun kita mahu pujian daripada manusia. Maka yang ada media sosial, dia kena berhati-hati. Jangan jadikan media sosial yang ada padanya itu menjatuhkan dia ke dalam riak. Maka kita telah sebut 3 musuh yang menjatuhkan kita ke dalam riak, dan kita telah sebut 2 golongan yang beramal soleh tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Adapun golongan yang ketiga adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpecah kepada 73 golongan. Umat Nabi terpecah kepada 73 golongan. Ada golongan Wahabiyah, ada golongan Syiah, ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Jabriyah, ada golongan Murji'ah, dan Syiah pun berpecah kepada 12 golongan. Ada golongan Khawarij. Maka umat Nabi yang terselamat hanya 1 golongan sahaja. Dan ada sebahagian di kalangan mereka yang mempunyai pegangan yang sampai kepada membatalkan akidah, seperti mereka yang meyakini adanya Nabi selain Nabi Muhammad. Maka yang meyakini adanya Nabi selain Nabi Muhammad, maka ibadah yang dia lakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Kerana syarat untuk diterima ibadah itu mesti seseorang itu dia beragama Islam. Dan orang yang meyakini Nabi Muhammad, adanya Nabi selain Nabi Muhammad, dia bukan orang Islam. Kerana apa? Mesti seorang Islam itu dia beriman dengan 2 kalimah syahadah. Dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tak beriman kepada Nabi, maknanya dia juga tidak beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan syahadah, maka dengan 2 kalimah syahadah, maka dia bukan seorang yang Muslim. Maka kerana itu, yang ketiga ini menunjukkan pentingnya untuk kita menuntut ilmu agama, ilmu akidah. Maka kita buat kesimpulan ringkas. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu fiqh yang berkait dengan solat yang tadi.
Kedua yang kita sebutkan adalah ilmu tasawuf yang berkait dengan hati tadi, iaitu riya dan ikhlas. Maka ada ilmu tasawuf yang wajib untuk kita mempelajarinya, dan ada ilmu yang ketiga yang wajib untuk kita mempelajarinya adalah mengenal Allah dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mahu berjaya, dia memastikan dia mempelajari tiga jenis ilmu ini. Maka kita dah sampai kepada waktu, iaitu azan. Kita janji akan berhenti, maka kita tak pergi jauh, kita berhenti sampai sinilah. Dan kita tahlil 3 kali dan kita selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.